Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Farhana binti Ismail. Hari ini saya akan membentangkan perancangan pengangkutan Bandaraya Ipoh. Bandaraya Ipoh merupakan bandaraya bukit yang terletak dalam daerah Kinta yang merupakan ibu negeri dan pusat pentadbiran negeri Perak. Ia merupakan bandar terbesar ketiga di bahagian tengah Malaysia. Selain itu, ia terletak kira-kira 200 km ke utara Kuala Lumpur dan selatan Pulau Pinang. Terdapat banyak masalah pengangkutan yang dihadapi oleh Bandaraya Ipoh, termasuk kekurangan pengangkutan awam, tiada kemudahan pengangkutan rel seperti sistem LRT dan MRT, kemudahan basikal dan laluan pejalan kaki dan basikal yang terhad, seterusnya pencemaran udara dan bunyi yang tinggi, dan kesesakan lalu lintas. Oleh itu, pelbagai cadangan polisi pengangkutan diperkenalkan bagi menangani masalah-masalah di atas. Yang pertamanya ialah menggunakan teknologi terkini untuk menguruskan lalu lintas bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kedua ialah menyediakan pengangkutan yang lestari, selamat dan selesa kepada penumpang. Ketiga ialah melangkah ke arah ekosistem pengangkutan hijau. Keempat ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang kenderaan hibrid. Cadangan seterusnya ialah memperkenalkan kemudahan pengangkutan rel seperti sistem MRT dan LRT. Selain itu, memperbanyakkan pengangkutan awam yang lebih berefisien. Sebagai contohnya, penyediaan bas 2 tingkat menjimatkan ruang dan memperbanyakkan muatan. Contoh kedua ialah tren mempunyai laluan yang tersendiri di jalan raya bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Cadangan polisi pengangkutan yang terakhir ialah menggalakkan pengangkutan aktif dengan menyediakan kemudahan dan laluan khas bagi pejalan kaki dan basikal. Seterusnya saya akan menerangkan perancangan jangka pendek iaitu dalam 3 tahun. Pertamanya ialah memperkenalkan bas rapid transit seperti negara Brazil dengan kadar tambang yang berpatutan. Sebagai impannya ia akan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Seterusnya menyediakan kemudahan basikal sewa dan laluan khas bagi pejalan kaki dan basikal yang mesra pengguna. Kemudahan basikal sewa perlulah mempunyai tambang sewa yang murah. Contoh kemudahan basikal sewa ialah O-Bike. Perancangan jangka pendek yang seterusnya ialah menyediakan penandanan lalu lintas di kawasan perumahan dan persimpangan jalan yang sibuk seperti Bonggol, Pulau Perlindungan, Bulatan Kecil dan lain-lain lagi. Ini dapat mengurangkan kemalangan dan kesesakan lalu lintas. Kini di Ipoh tiada sistem pengangkutan rel melainkan sistem ETS. Oleh itu, pihak berkuasa haruslah memperkenalkan sistem pengangkutan rel seperti sistem LRT dan MRT. Sebagai impaknya, ia akan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga memudahkan perjalanan jauh. Tambahan pula, pihak berkuasa juga boleh menyediakan aplikasi sistem aduan bagi melaporkan sebarang masalah berkaitan pengangkutan. Aplikasi ini dapat menjimatkan kos, masa dan mengurangkan masalah berkaitan pengangkutan. Seterusnya saya akan menerangkan perancangan jangka panjang Bandaraya Ipoh iaitu sehingga 30 tahun. Yang pertamanya ialah pihak berkuasa boleh membina Sky Garden seperti yang terbina di negara Korea di mana ia mengubah lebuh raya di tengah bandar yang tidak diguna kepada Sky Garden. Ini akan menarik minat masyarakat terhadap pengangkutan aktif sekaligus mengurangkan pencemaran udara dan bunyi. Seterusnya ialah pemasangan alat-alat sistem pengangkutan pintar sebagai contohnya Bus Information System dan Freeway Traffic Management. Pengenalan sistem ini dapat melancarkan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna. Tambahan pula, pihak berkuasa juga boleh membina jalan lingkaran dan bertingkat terutamanya di kawasan bandar bagi meluaskan jalan raya. Perancangan jangka panjang yang terakhir ialah memperkenalkan kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik dan tenaga solar di mana ia dapat mengurangkan pencemaran. Hal ini demikian kerana tenaga elektrik dan tenaga solar tidak memerlukan bahan api serta ia merupakan sumber yang tidak terhad. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.